Terima kasih Fiona dan Kesepuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Batalion 12 Pasukan Gerakan AM PGA Miri berjaya merampas pelbagai jenis rokok dan minuman keras selundup yang dianggarkan bernilai RM844,181.09 termasuk cukai dalam satu serbuan di lot rumah Jalan Padang Kerbau, Pujut, Miri. Pegawai Pemerintah Batalion 12 PGA Miri, Superintendent Tan Hiap Seng berkata, rokok dan minuman keras selundup berkenaan dijumpai di 3 stor yang berada di belakang rumah terlibat dalam serbuan sekitar pukul 8.30 malam Selasa lalu. Kita percaya dia melalui laut. Yes, melalui laut. Dan sampai di sini, jadi dia ada lori dia untuk memunggah dan simpan di stor dia sebelum diedarkan kepada dia punya tuan punya kedai yang dalam kawasan Miri dan yang berdekatan. And then saya dipercaya dipahamkan kemungkinan pun dia orang cuba kalau dapat ni mungkin akan cuba untuk masuk lagi. Jadi kita sempat untuk memintas sebelum mereka sempat untuk edar dan memasukkan lebih banyak lagi. Hasil pemeriksaan di stor pertama telah menemui pelbagai jenis rokok sebanyak 4,290 karton dan 274 botol minuman keras, manakala pemeriksaan di stor kedua dan ketiga masing-masingnya menemui 13,224 tin dan 1,080 tin minuman keras. Katanya aktiviti penyeludupan itu dipercayai telah dijalankan sejak beberapa bulan lalu dan seorang lelaki yang dipercayai pemilik premis berusia 22 tahun telah ditahan di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Bercakap dalam sidang medianya di Miri, Superintendent Tan memberitahu ia merupakan rampasan terbesar pada tahun ini dan lebih banyak risikan dan intipan akan dibuat untuk melaksanakan lagi tangkapan pada masa terdekat. Kesemua rampasan dan tangkapan akan diserahkan kepada pihak Kastam Cawangan Miri untuk tindakan lanjut. Sementara di Sibu, operasi Libas berjaya merampas arak dan rokok yang dipercayai barangan selundup bernilai kira-kira RM337,000 melibatkan dua lokasi berbeza. Barang-barang ini kita menyupai di dalam stor. Stor di Selangau, di pasar, sebab ini adalah bekalan untuk gawai dan sebagainya lah. Jadi barang-barang tanpa cukai ini memang mendapat sambutan yang sebab murah. Malanglah kita dapat menghidu. Dalam serbuan pada pukul 11 pagi di sebuah premis di Blok 15 Gigis Land Pasar Selangau itu, sebanyak 2,367 karton rokok dan 55 kotak arak pelbagai jenis telah dirampas. Barangan itu dianggarkan bernilai lebih RM312,000 termasuk cukai. Manakala serbuan kedua di premis berhampiran, pihaknya turut merampas 100 kotak minuman keras dianggarkan bernilai lebih RM8,700 termasuk cukai. Rampasan dilakukan mengikut Seksyen 135 Akta Kastam 1967 dan hasil rampasan diserahkan kepada pihak Kastam Diraja Malaysia bahagian Sibu untuk tindakan lanjut. Sempena sambutan perayaan Hari Gawai dan Hari Raya Aidilfitri yang menjelang tiba, Radio Television Malaysia Sarawak RTM Kuching meneruskan program Ngabas Gawai Raya anjuran bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP di Unit Kanser Hospital Umum Sarawak. Penolong Pengarah Urusan Rancangan dan Rakam Khana, Lydia Payarinyut memaklumkan ia merupakan program tanggungjawab sosial korporat RTM dan kesinambungan program Ngabas Gawai yang turut diadakan di bahagian-bahagian lain di negeri ini. Adalah untuk kita mendekati rakan-rakan kita ataupun saudara mara kita yang berada di rumah sakit ini. Khasnya pada ketika ini adalah kita nak menyambut Hari Gawai dan juga Hari Raya Aidilfitri, dan sememangnya perhatian kita kepada mereka, golongan mereka yang maknanya bukan kurang bernasib baik, tetapi mereka yang perlukan sekurang-kurangnya sokongan moral daripada kita, masyarakat umum. Beliau memberitahu pemberita selepas program Ngabas Gawai Raya di Hospital Umum Sarawak, HUS Kuching. Pada program itu, lebih 100 barangan keperluan diserahkan kepada unit kanser HUS serta golongan warga emas di Anjung Kasih HUS. Rakan kita ataupun saudara mara kita.
Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM terus mendekati masyarakat menerusi pelbagai program termasuk pada bulan Ramadan bukan hanya mengimarahkan pusat ibadah bahkan juga melaksanakan aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR sebagai khidmat bakti kepada masyarakat. Ketua Kastam Stesen Miri, Siti Mang berkata, pelaksanaan aktiviti CSR yang diadakan khasnya khidmat bakti masyarakat secara tidak langsung mewujudkan kesedaran masyarakat akan peranan Jabatan Kastam terutama dari segi penguatkuasaan selain aktiviti sosial yang dijalankan. Di samping itu dalam kita memperkenalkan kepada masyarakat berhubung dengan penguatkuasaan undang-undang especially yang berkaitan dengan penyalahgunaan ataupun barang-barang yang tidak lulus kastam yang banyak kita tengok melihat penyeludupan berlaku terutamanya rokok dan minuman keras. Di samping itu juga kita ada program juga bersama dengan pihak agensi-agensi kerajaan di bahagian Miri untuk program-program bagi memeteras penyalahgunaan dadah. Beliau yang juga penaung Badan Kebajikan Islam Kastam Cawangan Miri berkata demikian kepada pemberita pada majlis penyampaian sumbangan dan berbuka puasa warga Kastam bersama anak-anak yatim dan ibu tunggal 2019 di Miri. Dengan adanya program-program CSR yang dijalankan, katanya, masyarakat lebih menyedari kewujudan pihak Kastam sekaligus meningkatkan lagi kerjasama antara komuniti setempat. Kerajaan negeri sedang menggerakkan pendekatan yang lebih tersusun dalam membangunkan Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping, antara yang dijalankan sekarang adalah pembinaan jalan pesisir dari Teluk Melanu hingga ke Miri. Katanya langkah pembinaan jalan pesisir ini adalah untuk merapatkan jarak kawasan Batarajang dengan jaringan jalan raya. Di samping itu katanya projek jambatan juga dilaksanakan bagi mengurangkan tempoh perjalanan terutama di kawasan yang masih menggunakan perkhidmatan feri. Jelasnya peruntukan 11 bilion ringgit telah disediakan untuk projek jalan raya, jambatan dan bekalan air di seluruh Sarawak sekaligus meningkatkan ekonomi penduduk negeri ini. Kerajaan negeri juga katanya turut menemui cara baharu mendapatkan dana pembiayaan projek-projek ini seperti pengenalan cukai petroleum baru-baru ini. Justru itu, beliau berharap penduduk di negeri ini dapat menjaga perpaduan yang ada. Beliau berucap di Majlis Nuzul Al-Quran peringkat negeri Sarawak yang dihadiri kira-kira 1,000 umat Islam di Masjid Setia Raja Mukah. Bulan Ramadan bukan sahaja bulan yang untuk umat Islam menunaikan rukun ketiga dalam ketiga Islam dengan menahan lapar dan dahaga, ia juga merupakan bulan untuk memperbanyakkan amal dan ibadah. Kemuliaan bulan Ramadan diisi dengan pelbagai aktiviti amal jariah terutama untuk golongan kurang bernasib baik. Selain orang perseorangan dan badan korporat, institusi pengajian tinggi juga tidak ketinggalan memanfaatkan kemuliaan bulan puasa ini. Di Kuching, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menerusi bahagian endowment dan wakafnya telah bekerjasama dengan Kelab Sukan dan Rekreasi Pustaka Negeri Sarawak untuk menganjurkan program Kasih Insani. Menurut Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi, program tersebut merupakan program kebajikan bagi meraikan golongan asnaf dan yang memerlukan bersempena musim perayaan Gawai dan Hari Raya Aidilfitri. Jelasnya, seramai 200 orang asnaf dan miskin dari Kampung Semeriang Batu, Kampung Lintang, Kampung Sungai Bedil Besar dan Kampung Siol Kandis menerima agihan pakej makanan A Box of Love pada majlis tersebut yang disumbangkan oleh 20 rakan filantropi UNIMAS termasuk UNIMAS Holding Sendirian Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Sarawak Energy Berhad, Fale Sendirian Berhad, Kebajikan Dayang Fatimah Berhad dan Naim Holdings Berhad. Beliau berucap pada program Kasih Insani di Kuching dan majlis penyerahan pakej makanan tersebut disempurnakan oleh Pro-Chancellor UNIMAS Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabunumpang. Sementara itu, Majlis Islam Sarawak MIS dengan kerjasama Tabung Baitul Mal Sarawak TBS menyerahkan sumbangan bernilai 1.48 juta ringgit kepada 1,480 buah masjid dan surau di seluruh negeri ini. Penyerahan sumbangan yang telah disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bagi bahagian Kuching itu
itu bertujuan untuk penganjuran pelbagai aktiviti mengimarahkan masjid sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Terdahulu Yang di-Pertua MIS Datuk Misnu Taha berharap lebih banyak masjid di Sarawak mendapat penarafan 5 bintang di bawah sistem standard penarafan bintang Masjid Negeri Sarawak. Buat masa ini, Masjid An-Nur Sibu menjadi masjid pertama mendapat 5 bintang sejak sistem itu mula dilaksanakan pada 2017. Pada majlis berasingan, lebih 3,000 bubur lambuk telah diagihkan kepada warga Kompleks Persekutuan Kuching. Pengagihan bubur lambuk telah diagihkan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Muhammad Shahabuddin Omar. Program tahunan ini merupakan anjuran bersama Pejabat Setiausaha Persekutuan dengan Jawatan Kuasa Penyelarasan Penyelenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan Kompleks Persekutuan Kuching. Seramai 130 warga kompleks daripada gabungan 26 jabatan dan agensi persekutuan bergotong royong menyediakan bubur lambuk tersebut. Majlis Bandaraya Miri MBM melancarkan kempen menghentikan kekejaman ke atas haiwan dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Haiwan Malaysia MAWA dan sekumpulan individu pencinta haiwan dari Miri Humane Society bagi menyebarkan rasa kecintaan terhadap haiwan. Datuk Bandar MBM Adami berkata isu mengenai kebajikan haiwan perlu ditangani secara holistik yang juga menjadi pengukur utama ke arah masyarakat maju dan sihat sejajar dengan usaha Miri untuk menjadi sebuah bandaraya peranginan yang mampan. Currently, there are people and traders keeping animals and pets in tiny cages and tying them up in short chain for prolonged periods. And I have also received complaints about such abuses from our visitors, expatriates, and also from media reports. And there are also many cases of pet owners blatantly dumping pets on the street. In fact, this is one of the factors that led to the outbreak of rabies. Katanya banyak aduan diterima mengenai kekejaman terhadap haiwan peliharaan di rumah dan juga dalam kalangan mereka yang menjual haiwan untuk tujuan komersial di Miri. Bercakap dalam sidang media pada majlis pelancaran kempen itu di Miri, katanya projek itu dilancarkan dengan harapan masyarakat akan lebih menyayangi haiwan dan memelihara mereka dalam keadaan yang berperi kemanusiaan. Para sukarelawan yang terlibat dalam projek berkenaan termasuk doktor, pendidik, ekspatriat dan pihak media yang akan memaparkan poster di tempat awam selain ceramah pendidikan kepada masyarakat. Beliau turut menggesa pengusaha kedai-kedai haiwan peliharaan untuk tidak membiarkan haiwan terkurung di dalam sangkar yang kecil, sebaliknya menggunakan kandang jenis terbuka seperti yang digunakan di Semenanjung. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya kembali bersama Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Baik Abang Mosili, terima kasih untuk perkongsian langsung dari Kuching itu.